Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Memang luar biasa. Berikan tepukan yang paling hebat untuk polisi. Contoh, boleh tak kita berikan tepukan pada MC kita yang tiap saya rasa ya Allah, sebab saya lama dah tak ada pentas ni. Boleh Ready Hari ni kita berikan tepukan untuk orang. Esok-esok orang akan berikan tepukan untuk kita. Betul tak? Setuju? Jadi berikan tepukan kepada bakal jutawan kita, bakal Presiden Nishwa. Saya sebenarnya dah lama dah nak tak ada pentas ni. Jadi perasaan sama kan? MC hebat, bakal jutawan. Jadi perasaan itu berbau-bau tau. Dia berbau-bau, dia gemuruh pun ada kan. Macam mana nak cakap kan? Siapa ada perasaan macam tu bila diamanahkan untuk naik atas pentas? Gigil kan? Padahal dah biasa dah naik atas pentas. Malahan crowd yang lebih ramai daripada dia pun pernah. Tapi perasaan itu tetap ada. Jadi sebenarnya kenapa benda tu berlaku benda tu berlaku, saya nak ceritalah. Okey. Satu adalah perasaan yang merisaukan saya adalah bila saya naik atas pentas ni, sama ada saya berjaya menyampaikan dan awak berjaya menerima. Okey. Sebab saya ikhlas nak memberi. Persoalannya adalah adakah tuan-tuan dan puan-puan ikhlas menerima? Ini tanggungjawab besar ni. Termasuk juga dalam kita punya live malam ni kan. Jadi saya ikhlas memberi, harap ikhlas juga menerima. Sebab apa? Kadang-kadang dalam perniagaan ni ada orang yang datang, dia dah sampai bawah tapi dia tak naik atas. Betul. Kan? Ada orang dah naik atas tapi dia tak masuk dalam kelas. Kan? Ada orang yang masuk dalam kelas tapi dia tak dengar. Setuju tak? Setuju. Dia main handphone lah, dia bersembang lah kan? Check in sekali cukup lah. Mana ada orang check in 10 kali, betul tak? Awal-awal tadi dah check in, dah selfie, masuk kelas kan? Dia masuk kelas tapi dia tak dengar. Dan yang paling merisaukan sekali adalah dia dengar, dia fokus, buntang mata dia tengok tau. Dia dah dapat aku dapat malam ni, tapi dia tak amal. Dia tak amalkan. Jadi itu yang merisaukan saya sebenarnya. Dan satu lagi yang membuat saya gemuruh hari ni, saya hari ni saya image baru, saya potong rambut semata-mata nak naik atas pentas. Saya bukan minta puji risau. Saya baru nampak mata-mata duduk tengok mata. Ada yang pandang rambut saya, ada yang pandang bahagian perut saya. Kan macam-macam kan kita punya audience ni. Itu yang merisaukan saya kan. Tapi tak apa, saya cuba sampaikan. Jadi kalau apa-apa yang menyinggung perasaan, saya minta maaf terlebih dahulu, boleh? Sebab tajuk saya berat ni, usaha berlagak. Berlagak ni biasa perkataan yang berat kan? Berlagak betul dia tu lah. Bisa ramai atas pentas tu berlagak betul lah kan? Dia tu berlagak betul lah. Dia mentang-mentang ada income besar, berlagak betul lah. Kata itu sangat berat. Jadi saya minta maaf awal-awal, boleh? Pandang orang sebelah. Saya minta maaf dia. Tak ada salah apa-apa kan? Tak apa, hidup ni memang selalu kena minta maaf dengan orang. Minta maaf lah kan? Raya itu hari raya lah, tapi kali ni kena minta maaf. Pandang orang sebelah sekali lagi kan? Saya minta maaf dan saya doakan awak berjaya dan doakan saya juga berjaya. Boleh? Nampak?
Orang yang suara kuat tadi, boleh kan, baru beli rumah 1 juta. Tanya saya. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu, boleh? Nama saya Syahrul Syah bin Johan. Saya berasal daripada Kulai Johor, anak peneroka Felda. Sama juga. Siapa nak Felda kat sini? Ramai anak Felda kat sini, betul? Saya Felda. Bohong, itu lagi cakap anak orang bangsa. Felda saya nak orang Felda. Okey. Saya ada 11 orang adik-beradik. Tak habis topik saya ni. Jadi berumur setengah abad lah, syukur alhamdulillah. Setengah abad sama juga. Jangan nak mengumur. Okay. Jadi saya ada pengalaman sikit. Dalam perniagaan ni saya ada pengalaman hampir 12 tahun. Itulah yang mengajar saya sebenarnya. Okay. Sebelum saya pergi kepada topik saya kena terima kasih dulu kepada satu syarikat yang kata orang memberikan peluang kepada kita semua untuk berjaya. Dia tak pilih siapa kita. Dia tak pilih kita daripada keturunan mana. Dia tak pilih kita daripada education yang tinggi atau rendah. Siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Berikan tepukan kepada syarikat Alkan. Seterusnya, semangat angsa laut, semangat kerjasama antara kita. Okey, kita dalam Alkan ni kita pelbagai daripada kata orang daripada rangkaian, pelbagai rangkaian. Tapi kita antara kita sentiasa bekerjasama. Kita sentiasa mendoakan, mendoakan kejayaan orang lain dan orang lain mendoakan kejayaan kita. Kita bekerjasama dengan kita punya kata orang barisan MFC kita, abang AV kita hari ni, kakak PD kita hari ni, betul tak? Daripada staff, semua kita kerjasama supaya kita semua dapat kejayaan bersama. Berikan tepukan kepada semangat angsa laut. Okey, seterusnya terima kasih Abra dan mentor. Okey. Terima kasih kepada barisan Abra dan mentor saya yang sentiasa kata orang daripada dulu 12 tahun lepas sampailah sekarang sentiasa bersama-sama dengan saya. Hari ini saya punya mentor bakal saya dalam kita punya MMC, betul tak? Kakak Syida kita dia close cash berapa ribu? 8,000. Yang tak tahan dia cakap esok ada lagi. Waduh, betul-betul membakar dia dah 17 tahun pengalaman. Kata orang dia sentiasa bersama dengan saya, sah dan juga senang. Berikan tepukan kepada saya punya mentor dan upline, iaitu Hatta dan juga Syida. Okey. Seterusnya kepada kita punya mentor dan upline 001. Siapa pernah jumpa dia? Sangat humble, betul tak? Kita pun tak sangka dia 001. Sebab kadang-kadang bila orang yang ada pengalaman daripada syarikat lain, bukan senang nak duduk bersama 001. Tapi 001 kita ni sangat-sangat humble. Berikan tepukan kepada mentor saya iaitu Lauta dan Bisencik. Okay? Terima kasih kepada orang yang betul-betul konsisten dengan emosi dia. Betul. Sebab saya ni, kalau kita dengar daripada tiap saya tadi itu, sangat anti dengan MLM tau. Saya tak suka sangat dan saya tak pernah terjebak pun dengan syarikat MLM. Tapi macam mana insan ni, saya cakap dia konsisten. Dia memberi tunjuk ajar, maksudnya dia memberikan kata satu MLM ni ada satu tempat kita boleh berjaya, dia cakap pada awalnya, dan saya tak layan tau. Tapi disebabkan konsistennya dia memberitahu saya, konsistennya dia memberi, kata orang, memberi kasih sayang kepada saya, akhirnya saya terjebak dan saya berada di atas pentas ini. Berikan tepukan kepada isteri tercinta Anissa binti Osman. Tengok dekat belakang. Okey, serba sedikitlah pengenalan diri saya ni. Mungkin ada di antara yang dah kenal, dah tahu kan. Tapi ada juga yang baru yang tak pernah tengok siapa Syahrul dulu. Inilah saya, saya dulu
saya pernah bekerja di Astro. Okay, saya pernah bekerja di Astro selama hampir, atau pengalaman tu hampir 16 tahun lah. Inilah kerja yang saya suka. Kalau tengok video di up tadi tu, kan saya ada rambut panjang, betul tak? Rambut panjang, memang rockers lah. Sebab apa saya suka kerja tu? Sebab saya bebas berpakaian. Masa saya kata orang kerja dengan Astro ni dia tak tetap. Maksudnya kadang-kadang boleh datang pukul 7 pagi, kadang-kadang saya masuk pukul 12 tengah hari, kadang-kadang pukul 3 petang, pukul 9 malam. Jadi masa tu yang kata saya fleksibel untuk saya. Sebab tu saya boleh bertahan selama 16 tahun. Dan kerja Astro ni glamour. Sebab apa? Berkawan dengan artis-artis. Kan artis tu bila saya makan juga kadang-kadang kan dengan artis popular tanah air, kita makan duduk tu meja kan, orang tengok bangganya, padahal tak ada apa pun, betul tak? Kalau orang nak ambil gambar artis bukan dengan saya kan, tapi tak apalah, dapat duduk semeja pun okey lah. Sebab tu kerja yang saya suka. Saya bertahan 16 tahun dan syukur alhamdulillah dengan kerjaya itulah, kata orang, itulah hasil titik belut saya yang boleh saya satu keluarga saya. Terima kasih kepada Astro. Okay? Dan saya pernah juga niaga di pasar malam Uptown. Kan hidup ikut orang berniaga kita nak niaga kan. Orang berniaga kata orang baju, kita pun nak berniaga baju. Orang berniaga tudung, kita nak berniaga tudung. Jadi cuba-cubalah berniaga masa tu dekat pasar malam Uptown tu dekat Setiawangsa. Bertahanlah sebulan lebih. Bulan puasa memanglah rezeki banyak. Lepas daripada bulan puasa, raya cuti, terus tutup. Terus tutup. Bukan kedai saya je tutup, dengan pasar malam Uptown tu sekali tutup. Buat luar biasa kan. Tapi itulah pengalaman. Syukur alhamdulillah dapat pengalaman tu kami orang biasa. Sebab tu kami masuk Elke ni sebenarnya bukan orang-orang yang hebat. Buat langsung pun masa tu tak aman kan. Nampak duduk dekat atas meja, dekat meja tu kan. Rumah kami adalah satu meja, dan ada satu sofa bed masa tu. Mainlah dengan anak-anak besar. Kehidupan orang biasa kan, tak kata orang nak dibanggakan. Tapi kami tetap teruskan perjuangan kami untuk terus hidup, betul tak? Tak adalah orang Malaysia ni mati tak makan kan, kita tak pernah dengar lagi kan. Sekejap juga betul kan. Kita tak pernah dengar lagi orang Malaysia ni mati tak makan tapi kata orang teruskan kehidupan. Suka tak suka kena teruskan kehidupan. Pada saya satu perkara saya tak salahkan ibu ayah saya. Saya dilahirkan miskin masa tu, tapi saya akan masalahkan diri saya bila saya mati nanti anak saya dalam keadaan miskin. Jadi masa itulah datanglah peluang Elke ni. Rasa-rasa nak terima tak dengan keadaan macam ni? Rasa-rasa nak terima tak? Sombong, betul tak? Sombong, tak apalah, aku okey je kan, tak ada mati pun, sihat je badan kan, cukup je makan, betul tak? Tapi sebenarnya bila kita duduk di Kuala Lumpur ni, sedar tak sedar impian kita dibesarkan. Sebab apa? Kita keluar je tiba-tiba mesti selalu sebelah kan. Tiba-tiba kereta BMW sebelah lalu kan. Lepas tu banyak kawasan perumahan yang naik yang harganya 500,000, 1 juta. Jadi saya pun duduk kan, memenung, kata orang sampai bilalah hidup aku nak macam ni kan. Jadi syukur alhamdulillah Allah temukan saya dengan syarikat Elke. Bermula daripada situlah. Sebab ini adalah rumah sewa saya di Setiawangsa berharga RM900. Itu pun kadang-kadang bergaduh dengan tuan rumah, bayar tak bayar, minta tangguh, betul tak? Itu realiti kehidupan sekarang. Siapa ada pengalaman macam tu, jangan angkat tangan. Sebab benda ni kita boleh ceritakan bila kita ada sedikit kejayaan, betul tak? Kalau dulu berani nak hantar post dekat Facebook gambar macam ni, tak berani, betul tak? Malu kan? Nak hantar yang cantik-cantik, ambil sudut yang kata orang tengok kan, betul? Nak tunjuk muka yang elok, ada nak muka orang nak keluar macam ni kat Facebook? Memang tak lah kan. Jadi tu realiti hari ni kan. Cuba-cuba, nampak tak? Nak pakai tie pun tak erti. Ya Allah ya Tuhanku
kan. Arisa pun belikanlah tie tu kan, belikanlah kod masa tu, bang cuba pakai, nak pakai tak reti. Belajar kat mana? Belajar kat YouTube. Itu Arisa ambil gambar dalam tandas masa tu kan, seluar jean, baju kod masa tu. Cuba saya follow saja kan, syukur alhamdulillah jadi ini saya nak beritahu dengan tuan-tuan puan, apa yang saya keluarkan, ini income yang Elkan keluarkan pada tahun 2014 14 dan juga 15. Tengok tak satu tahun tu saya collect berapa? 826,000. okey. Satu lagi 510,000. Ini tahun 2014 dan 15. Ini adalah income daripada Elkan tahun ketiga dan keempat, yang mana kami masa itu telah mengumpul hampir 4 juta. Belum tahun pertama, tahun kedua tahu. Sebab tu saya beritahu syukur alhamdulillah atas izin Allah, okey, atas izin Allah selama 12 tahun ni 12 tahun ni saya dah collect 7 juta lebih, hampir 8 juta. Tuan-tuan, tuan-tuan, saya nak beritahu disebabkan impian, okey, disebabkan impian, disebabkan matlamat. Sebab tu kita bergerak ke arah matlamat itu. Jadi bila tengok keadaan rumah saya dan keadaan saya tak ada pilihan masa tu. Saya nak berjaya, saya tak ada platform lain. Kalau orang lain boleh bagi tahu saya ada satu platform yang boleh berjaya dekat luar sana selain daripada Elkan, mungkin saya pilih masa tu. Tapi masa tu saya tak ada pilihan lain. Saya nampak Elkan, yang mana saya nampak bukti depan mata, isteri saya 3 bulan boleh collect RM40,000. Apa lagi yang saya nak kejar dalam hidup ni? Sebab tu saya pilih Elkan dan saya buat bersungguh-sungguh. Akhirnya syukur alhamdulillah itulah pendapatan yang saya perlukan. Itu semua kena tax, janganlah hidup pada tax. Okey? Dan saya nak tanya, susah sangat ke untuk berjaya ni? Susah sangat ke nak berjaya? Masing-masing senyum, semua salah nak jawab. Abang Syarul ni soalan ni susah ni, paling susah nak jawab ni. Tak susah, tak senang. Dia tengah-tengah, hidup dia tengah-tengah. Jaya tak? Gagal pun tak, dia tengah-tengah. Syukur alhamdulillah. Macam saya tadi tu lah, syukur alhamdulillah sorry tapi maksudnya kalau soalan ni kita tanya, ini subjektif. Kita akan cakap mudah bila kita ada impian, bila kita tahu matlamat kita dan kita berusaha bersungguh-sungguh nak jadi, kita berusaha bersungguh-sungguh nak kata orang nak mencapai kejayaan tu, jadi dia akan jadi mudah. Tapi kalau kita buat akal pun sambil lewa, kita pergi meeting, kadang-kadang ikut suka, datang tak datang, jadi macam mana? Sebab itulah kita cakap dia akan jadi susah. Seterusnya, mengapa masih ramai orang di luar pintu kejayaan? Sebab apa tahu? Sebab dia tak tahu matlamat hidup dia. Dia nak berjaya tu macam mana? Dia tak tahu nak buat tu macam mana. Itu dah ada, 9 kunci kejayaan dah ada dah, kata orang nak bagi nombor 1 impian dah bagi, tapi dia tak tahu macam mana nak menggerakkannya. Jadi sebab tu ramai orang di dalam Elkan, dia hanya duduk di luar pintu je, dia boleh buka pintu, tutup balik, dia nak masuk dah, tapi dia tak tahu nak buat macam mana, dia tak tahu cara. Faham tak maksud saya? Buat pun kadang-kadang sungguh tak sungguh, review pun sambil lewa kan, sharing pun kata orang asal sharing jadilah, jadi apa yang nampak. Okey, seterusnya, adakah anda menghadapi sebarang masalah? Siapa ada masalah buat Elkan? Yang lain tak ada masalah. Saya kalau nak cerita 12 tahun pengalaman saya buat Elkan ni, ya Allah, masalah saya bermacam-macam masalah. Tinggal lagi masalah tu, masalah kecil pada orang-orang yang berjaya. Apa pun masalah, ingat tak kalau tak cakap kan, masalah akan tetap ada, cuma dia terlalu kecil untuk kita memikirkan. Setiap orang akan ada masalah. Okey, sudah berapa lama anda di status sekarang? Aduh, soalan pening-pening semua bicara ni. Berapa lama dah? Berapa lama dah kita berada di status kita sekarang? Tak naik-naik. Sudah ni dekat Elkan. Berapa lama anda di status sekarang? Contohnya di director sampai ke sudah, lagi
lagi 3 tahun, lagi 5 tahun, dia masih lagi director. Jadi status tu kita kena tengok, kita kena kaji balik kenapa kita masih stay dekat situ. Jadi saya tengok dalam ramai-ramai ni, saya lupa. Ada di kalangan kita mungkin pertama kali datang ke Elgin, sahabat-sahabat, kawan-kawan boleh tak berikan tepukan yang hebat kepada kawan-kawan baru kita. Lagi 20 minit, bagus tak? 20 minit dah. Okey, tak apa. Okey, sudah berapa lama anda kekal dengan pendapatan sekarang? Tengok balik. Dia menaik ke, dia mendatang ke, dia menurun? Pasti ada sebab. Berjaya ada cara, gagal ada sebab. Kita nak tengok satu-satu tak? Okey? Sudah berapa lama anda berada dalam volume rangkaian sekarang? Rangkaian kita ni daripada mula masuk itu hari ada naik sekejap. Lepas tu dia turun balik. Lepas tu yang datang ni dia ada nama tu je lah. Saya selalu gunakan perkataan ni. Ahmad Fatin Fatimi. Pergi aktiviti pun Ahmad Fatin Fatimi. Apa yang tanya? Power camp berapa ramai nak pergi? Ahmad Fatin Fatimi. Kan? Dia tak berkembang rangkaian dia. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Sebab apa? Dia tak guna satu cara yang kata orang mesti gunakan cara ni. Siapa pandai guna cara ni, dia orang paling berjaya di akhir. Okey. Mengapa semakin lama berada di dunia jualan langsung, berada semakin tak mahir, makin buat ni, datang. Tapi makin lama kita rasa macam makin susah lah buat Elgin. Siapa ada rasa perasaan macam tu? Tak ada kan? Kat sini orang hebat-hebat, betul tak? Tapi kadang-kadang ada macam tu. Dia makin lama buat. Kalau tanya buat berapa tahun dah? 3 tahun dah. Tapi rasa makin lama makin tak reti ya. Sebab apa? Dia tinggalkan apa yang dia mulakan. Okey? Seterusnya, pengalaman bertambah luas tapi prestasi semakin merosot. Ini benda negatif lah orang cakap kan. Buat Elgin tak berjaya-jaya pun kan? Tak jadi apa buat Elgin. Tapi kalau dia percaya, dia bersangka baik dengan Allah, dia bersangka baik dengan rezeki Allah, insya-Allah dia pasti akan berjaya satu hari nanti. Sebab rezeki itu datang kita tak tahu bila, betul tak? Jadi kita kena husnuzon. Okey, seterusnya, dalam belakang anda, adakah anda memimpin seorang diri atau dipimpin sekumpulan ahli? Faham tak maksudnya? Kita ni dalam membina rangkaian ni kadang-kadang, dalam membina rangkaian ni kita saja yang memimpin rangkaian kita. Kita tak pandai pinjam kuasa. Pinjam kuasa siapa? Pinjam kuasa upline kita. Kita rasa, aku dah boleh dah handle aku punya grup sendiri. Jadi dia tak pedulikan orang lain. Dia hanya guna kuasa dia sendiri. Lama-lama ni saya nak beritahu dengan tuan-tuan kalau hari-hari kita bercakap dengan rangkaian kita akan jadi macam apa? Jemu, betul tak? Asyik dia je bercakap kan? Sebab tu kena pandai pinjam kuasa. Okey? Seterusnya, pernahkah anda mempunyai perasaan kenapa downline tak boleh jadi seperti saya? Sedih. Kan aku dah rajin lah, aku dah tunjuk ajar, tapi kenapa downline aku ni dia payah sangat dia nak duplicate aku. Macam-macam alasan dia bagi. Aku dah tunjuk cara ni, tetapi tak boleh jadi macam aku. Tahu tak sebab dia? Sebab daripada masalah-masalah di atas kebanyakan disebabkan anda terlalu hebat. Sebab apa tahu? Saya beritahu macam ni. Kalau kita bimbing rangkaian ni, saya nak beritahu tips je. Kalau kita bimbing rangkaian ni, kalau kita rasa kita seorang hebat, downline kita, dia bukan lama dia nak ikut kita tau. Dia rasa, alamak aku tak boleh nak ikut sebab upline aku ni terlalu hebat. Kan, kita hari ni sharing, kita bantu dia sharing. Kita cerita ni, kan. Dia tengok dia buka upline, hebat betul upline aku ni. Kan? Jadi aku rasa macam aku ni tak boleh lah jadi macam upline aku ni. Segala-galanya kita yang buat, last sekali rasa-rasa dia akan duplicate tak kita? Tak. Dia akan bergantung kepada kita sampai bila-bila. Sebab apa? Dia cakap dalam hati dia tak mungkin jadi macam upline dia. Sebab dalam Elgin, pelbagai latar belakang tau. Ada orang education dia tinggi, kita beritahu pasal matematik, marketing plan cepat je dia tangkap.
Tapi ada orang yang kadang-kadang sekolah pun tak habis, tapi dia nak berjaya. Kita cipta marketing plan ni 6 bulan tak faham-faham, 3 tahun tak faham-faham. Saya dengar tu kan, betul tak? Jadi rakan kita ni pelbagai. Sebab tu dalam business networking, okay, tuan-tuan pernah tak dengar lautak berkongsi? Pernah sekali saja, betul tak? Selama-lama tu sekali saja. Sebab apa? Dia dah transfer kehebatan dia kepada rangkaian dia. Itu sangat-sangat penting. Ini kalau kita sendiri ada terlalu hebat, buat preview, asyik kita bercakap sampai ke sudah. 6 bulan, setahun kita je bercakap sampai ke sudah. Rasa-rasa orang kita boleh ikut tak? Tak. Yang paling kita risau, duplikasi sampai ke bawah. Esok dia bawa 10 orang, apa yang tolong share? Dia bawa 20 orang, apa yang tolong sharing? Esok jadi macam mana? Kalau kita Superman boleh lah, ada way keluar kan? Superman, betul tak? Dia kerja selamatkan orang je kan? Dia sendiri tak terjaga, betul tak? Kadang-kadang dia pun sakit Superman tu. Kita tak nak jadi macam Superman tu. Boleh? Faham tak bab ni? Clear kan? Jadi kadang-kadang saya ada satu perasaan bila saya nak transform duplikasi kepada network saya untuk preview, saya nak bagi tu kadang-kadang alamak, risau je. Ada orang baru ni tapi kalau dia berceritakan nanti tak sampai macam mana. Betul tak? Ada tak perasaan macam tu? Risau, betul tak? Tapi percayalah, percaya cakap saya, selagi kita tak transform, maksudnya tak turunkan benda tu sampai bila dia takkan berjaya dan dia takkan berdikari. Nak dengar tak cakap saya? Tapi of course melalui ilmu yang kita ajar. Okey, kepimpinan individu melebihi kepimpinan rangkaian. Kita buat business network, kita bukan buat Elken ni seorang-seorang, kita buat Elken ni berpasukan, mesti kerjasama antara satu sama lain, upline dengan downline, dan kadang-kadang kita bekerjasama dengan subline kita bila ada Elken punya event. Okey, seterusnya, lupa akan sistem beroperasi kepimpinan berpasukan. Bila dia dah buat Elken, lama-lama dia terlupa. Dia terlupa yang bahawa Elken ni mesti bekerja dalam satu pasukan. Kita tak ada grup yang hebat kat sini. Sebab bisnes ada turun dan naik, betul tak? Hari ini mungkin kita berada di atas, satu hari nanti mungkin grup lain akan berada di atas. Tapi kita tetap bekerjasama, puji memuji antara satu sama lain, supaya kita semua dalam ni, tak ada terkecuali seorang pun dalam ni, kita akan menggelar jutawan satu hari nanti. Kan seronok kan? Kalau saya bercakap depan ni, dalam ni ada lebih kurang dalam 100 orang, semua jutawan, status jutawan. Seronok je kan? Duduk relax, jutawan. Income apa? 130,000. Income apa? 120,000. Mustahil tak benda ni? Tak mustahil. Sebab saya dah buktikan. Okey, selalu abaikan duplikasi meminjam kuasa dalam rangkaian anda. Okey, saya punya tajuk ni pasal pinjam kuasa. Mungkin ada orang yang tak faham apa tu pinjam kuasa. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia borrow power. Selalu tak apa yang cakap pinjam kuasa ataupun borrow power. Pinjam kuasa ni adalah, okey, bila kita join Elken, kadang-kadang kita ni tak ada pengalaman, kita tak faham lagi bisnes ni macam mana. Okey, jadi kita kena pinjam kuasa orang yang berjaya untuk kita nak beritahu kepada customer kita ataupun prospek kita. Sebab tu kita kena pinjam kuasa. Sebab tu tajuk dia, janganlah berlagak. Datang sini berlagak, aku ada pengalaman MLM dekat luar sana dekat 20 tahun. Sekarang jual Elken kenapa? Company aku dah tutup kat luar tu. Sudah. Jadi dia nak bawa perangai MLM dia masuk dalam Elken. Tak boleh. Elken ada sistem education yang mana kita ajar, kita mesti pinjam kuasa. Tak kisah pun siapa kita. Okey? Seterusnya, di Elken orang yang mempunyai kuasa yang luar biasa hebat memang tidak banyak, tetapi sumber untuk kita meminjam kuasa adalah tidak terbatas banyaknya. Ramai tak orang yang berjaya dekat Elken? Berjaya ni, saya sebut tadi subjektif, betul tak? Kadang-kadang orang tu bulan pertama, okey, dia dapat income 5,000. Boleh tak pinjam kuasa dia? Boleh. Sebab apa? Sebab dia seorang suri rumah, dapat 5,000. Itulah yang kita nak pinjam kuasa. Ambil video, record video, lepas tu edit cantik-cantik, live kat Facebook, hantar dekat prospek, hantar dekat customer, supaya customer percaya benda tu.
Boleh tak? Ramai tak buat macam tu? Ramai. Report, betul tak? Lepas tu simpan dalam handphone tu sampai bila-bila. Kan? Okey. Kenal tak orang ni? Kenal tak orang ni? 27 tahun yang lepas. Inilah 001 kita. Hanya seorang driver lori sahaja dulu. Pengalaman banyak dalam mata label. Banyak pengalaman dia pernah ceritakan, betul tak? Tapi akhirnya bila dia masuk Alkan, dia tulis sistem pendidikan kita, yang mana dengan sistem pendidikan inilah membuatkan kita semua boleh berjaya. Dan orang ni hebat tak? Kalau tanya, Lauta tak hebat mah, lu lagi hebatnya. Dia selalu macam tu. Tapi dia sangat hebat pinjam kuasa. Dia pinjam kuasa rangkaian dia pinjam kuasa bangunan, dia pinjam kuasa percutian, segala-gala yang dia boleh pinjam kuasa untuk membina rangkaian. Itulah 001 kita masa muda dulu. Boleh katakan kepada Lauta dan juga di situ. Sangat hebat, sangat humble, sangat-sangat humble. Even kalau kita jumpa dalam lift pun, orang tak pernah jumpa dia, ingat dia orang baru masuk. Padahal dia 001 kita, multi-billionaire. Okey, masih ingatkan hukum ABC dalam sistem pendidikan? Ini sangat penting. Inilah pinjam kuasa yang saya sebutkan. Dia sangat mudah. Sebab tu ABC. Senang tak ingat? ABC. Dia tak ada formula yang X2 kali bersamaan MY ke apa, tak ada. Dia hanya ABC saja. Air, batu, campur. Ingat tu. Faham tak konsep ni, ABC ni? A, ingat A adalah advisor. Okey, A adalah advisor. B adalah bridge, jambatan. Bridge adalah jambatan. Dan C adalah customer. Okey, saya akan terangkan satu persatu apa itu advisor, bridge dan juga customer. Guna konsep ni je. Guna konsep ni. Saya nak beritahu siapa yang paling banyak guna konsep ni, ini orang cepat berjaya. Tak kisah dia pandai cakap ke, tak pandai cakap ke, hebat ke tak hebat, dia pandai pinjam kuasa, insya-Allah dia cepat berjaya. Okey? Adakah anda dapat mengoperasinya secara ajaib dan luar biasa? Kita faham, belajar, lepas tu apply. Sebab tu tadi awal tadi saya sebut, saya paling risau orang yang dah dengar, dah faham tapi tak apply. Dia tak gunakan benda tu. Walaupun kadang-kadang orang yang bercakap tu apply dia sendiri, dia endah tak endah je, peduli tak peduli je. Dia buat cara dia. Okey. Ataupun sekadar menganggap dia sebagai dongeng. Ini semua mengarut ni. Betul tak? Hanya pinjam kuasa dalam grup dia sendiri saja. Dia tak nak pinjam kuasa dekat grup orang lain. Dia rasa grup dia yang paling hebat. Dia rasa grup dia yang paling meletup. Tuan-tuan, kalau ada perasaan macam tu, bertaubat. Cakap orang sebelah, bertaubat. Okey, dah sebut dah? Tadi orang cakap kat kita kan, kita cakap orang kan, orang sebelah nak cakap, bertaubatlah kau pun sama cakap kan. Okey, biarkan kami ada banyak watak A, bahan maklumat, aktiviti individu yang berjaya. Jadi A ni siapa? Yang kita nak pinjam kuasa ni, okey, kita sebagai B, A ni siapa? Dia boleh jadi macam-macam. Boleh jadi mocek, boleh jadi rumah, boleh jadi pelancongan, boleh menjadi orang yang berjaya, boleh jadi apa saja. Total saya beritahu dengan tuan-tuan saya surau dekat Alkan pun, saya pinjam kuasa. Apa cara saya pinjam kuasa? Saya nak beritahu, kadang-kadang kita jumpa orang yang lebay-lebay sikit, betul tak? Lebay-lebay, kita jumpa Sherry pun pakai songkok kan. Saya nak beritahu dekat dia, walaupun company ni, company bangsa asing, tapi dia tetap sediakan kemudahan untuk orang Islam beribadah. Tanya kat ini, saya selalu gunakan gambar-gambar kalau pelancongan, macam mana pelancongan kita, okey, walaupun bangsa asing punya company, bangsa Cina yang apa kata orang Alkan ni, dia punya bos China, okey, Cina Malaysia ni. Tapi kalau pergi pelancongan, tuan-tuan tahu tak? Dia akan sediakan tempat kita bersolat. Kalau ada masjid, dia akan bawa masjid. Dia bawa masjid, bawa kita pergi sembahyang kat masjid. Walaupun company ni company Cina. Kak AJ share pengalaman bekerja dengan syarikat Melayu, billionaire dekat Malaysia.
Pergi melancong, sendiri-sendirilah cari tempat solat. Ini cerita yang benar. Saya punya kuasa. Saya pergi melancong, makan dekat bawah, makan-makan sampai time Zuhur dengan Asar kan, kita nak buat jamak kan. Nanti sikit kita punya pelancongan tu akan pergi Abang Syarul. Nanti tempat solat dekat atas kan, kita sudah sediakan tempat ambil duduk kan dekat sini kan. Nampak? Luar biasa. Sampai 3 kali di bawah mic ni. Jadi itu punya kuasa tak? Punya kuasa kepada orang yang tertentu. Sebab tu apa saja yang boleh kita punya kuasa, okey, kita punya kuasa untuk meyakinkan orang. Contoh baru-baru ni keluar rumah 1 juta. Punya kuasa tak? Ada tak interview dia? Kan? Interview secara personal. Dia kerja apa? Dia buat macam mana? Kan? Dia usaha macam mana dia bagi masa dengan anak-anak dia, dengan suami dia, dengan kerenah dan orang lain. Tapi macam mana dia boleh dapat rumah 7 juta? Pergi punya kuasa. Ini tak nak dia bukan guru aku, buat apa kan? Nanti aku jiap dia, nanti orang pergi kat dia. Allahu Akbar. Ada tak perasaan macam tu? Kan? Apa dia? Janganlah punya kuasa cakap awak beli rumah sendiri 1 juta. Tak boleh lah, betul tak? Itu menipu namanya. Tapi pergi punya kuasa. Tolong, saya harap sangat awak semua punya kuasa. Tengok siapa saja yang berjaya dalam pemocek, pergi interview. Lepas tu kita gunakan, kita belas benda tu. Boleh tak? Nak cepat berjaya tak? Semua orang nak berjaya. Dan satu lagi tips untuk kita punya kuasa. Ni kata A, kita nak punya kuasa A. Katalah A tu kita punya A tu orang yang berjaya ataupun mentor kita lah, siapa-siapa yang kita nak punya kuasa tu kan. Janganlah kita bawa kita punya prospek, tarik tangan dia pergi daripada Abang Syarul. Abang Syarul ni hebat tau, dia jutawan dekat Elkan, dia dah collect 7 juta. Abang Syarul pun tersipu-sipu je, betul tak? Orang puji depan-depan macam tu. Jangan puji macam tu. Cara dia macam ni. Cara dia saya ajar kalau nak punya kuasa orang. Kita punya prospek sampai dia dekat Elkan SQ, kita bawa ke Elkan SQ ni. Kalau kita nampak orang berjaya, contoh Zai kan, dia mau beli rumah, contoh tengok itulah yang video saya tunjukkan tu, yang mau beli rumah 1 juta. Tengok dia, tu laki dia, ada seorang tentera tau laki dia, tapi hari ni buat Elkan boleh dapat 1 juta. Lepas tu baru tarik kita punya prospek tu pergi kat Zai. Assalamualaikum Zai, saya Acu daripada rakan Zulan. Ini saya punya prospek, boleh tak bagi kata-kata sikit kat dia? Macam tu cara punya kuasa. Boleh tak lepas ni? Jangan puji depan orang tu. Zai, ni Zai ada bawa beli rumah 1 juta. Hebat tau dia ni. Zai pun dan sekali dia cakap apa? Awak lagi hebat lah. Betul tak? Tunjuk daripada jauh. Lepas tu bawa. Lepas tu kenalkan diri. Jangan tak kenalkan diri kan? Kenalkan diri. Saya daripada saya Syarul daripada rakan Hantar Sida. Ni saya punya prospek. Boleh tak bagi kata-kata semangat sikit kat dia macam mana nak mulakan bisnes ni? Biasanya orang akan beritahu tak? Akan beritahu. Dan dia akan cakap, awak orang kaya tu hebat apa yang awak tu, awak pun boleh berjaya. Itu yang kita nak dengar punya kuasa. Boleh? Jadi A ni macam-macam. Kita punya dewan ni boleh jadi A tak? Kita punya bangunan Elkan boleh jadi A tak? Kita punya toilet boleh jadi A tak? Sebab saya pernah dengar Cik Am, husband Kazan, dia orang korporat. Dia tahu tak mula-mula dia tarik apa yang dia tarik? Syarul, impress lah dia juga. Sebab dia punya toilet Elkan ni bersih kan? Nampak tak? Itu pun boleh punya kuasa tau. Sebab kadang-kadang kita punya office, toilet office kita pun tak macam tu kan? Apa saja yang kita boleh punya kuasa untuk meyakinkan orang dengan bisnes ni, kita boleh punya kuasa. Faham? Seterusnya, di luar juga ada banyak watak C yang tidak terbilang banyaknya. Jadi C ni adalah customer. C adalah customer. Maksudnya customer kita ni pelbagai latar belakang. Yang kita nak beritahu kat dia, dekat Elkan ni pelbagai latar belakang pun boleh berjaya macam dia. Boleh? C adalah customer. Dan yang paling penting adalah orang yang menjalankan peranan B, bridge. Maksudnya A, kita punya advisor tadi sama ada bangunan whatever. Kita ni sebagai B, sebagai B, jambatan kepada customer. Maksudnya kita punya kuasa A, kita sebagai jambatan, kita beritahu dekat customer. Itu saja kerja kita berulang-ulang. Dan kita punya A tadi ada tak dalam grup Telegram, grup WhatsApp?
dalam MMC Central. Banyak kan guna tu kan? Itulah A yang kita boleh bagi kepada C tadi. Tapi yang paling penting adalah tugas B. Faham Jadi siapa B kat sini? Siapa B kat sini? Siapa B kat sini? Kita adalah B sebenarnya. Jangan kita asyik jadi A saja. Ingat jangan kita asyik jadi A saja. Asyik orang je pinjam kuasa kita, tapi kita tak pandai pinjam kuasa orang. Boleh? Sudahkah anda menguasai semua kelebihan watak A? Dah faham tadi? Dah clear? Adakah anda memahami secara jelas tentang permintaan watak C? Apa yang C hendak tu kita dah tahu nak bagi. Okey? Janganlah kita kata kita nak tahu C ni siapa. Dia penjual burger. Tiba-tiba kita hantar yang A tadi tu video siapa? Video kat AJ. Orang kerja korporat yang gaji RM25,000. Mana sama dengan dia? Betul tak? Contoh, katalah saya ada jumpa seorang pesara tentera. Gambar siapa saya nak tunjukkan? Kapten Hafiz ada, Cik Rom ada, Kak Ana ada. Kak Ana dulu first time saya jumpa dia macam mana tau? Nak tahu tak? Dressing dia memang daripada dulu sampai daripada mula saya kenal lah. Saya kenal dia, memang itulah. T-shirt, tracksuit, kasut sport. T-shirt, tracksuit, kasut sport. Tentera, betul tak? Lepas tu bawa motor. Itulah yang saya kenal. Bila saya dapat gambar dia awal dulu, gambar awal dia, saya akan gunakan gambar tu untuk beritahu dengan prospek tentera saya, inilah Kak Ana dulu. Nampak tak? Dulu dia pakai t-shirt, tracksuit dengan bawa motor macam ni. Kerja dia ambil anak apa benda semua. Sekarang tengok gambar dia. Gambar dia kat mana? Gambar dia melancong kat luar negara, dekat Istanbul. Kau rasa-rasa prospek dia tengok geram tak? Aku karakter dulu kan, dia ni saja je, tapi dia melancong ke Istanbul. Tak boleh jadi ni. Nampak tak? Apa kesan dia? Pinjam kuasa. Kena pandai, kena tahu siapa kita nak pinjam kuasa kan. Lepas tu kita nak beritahu. Contohnya kita ni jumpa seorang lawyer contohnya. Siapa yang kita nak bagi dekat dia? Mungkin seorang lawyer, dan mungkin orang yang lebih rendah status daripada lawyer, untuk kita nak beritahu yang dekat Elke ni orang bukan lawyer pun boleh berjaya. Sebab tu kena pandai benda-benda macam ni. Kita jangan hentam je. Apa yang hantar dekat guru aset, kita hentam kan. Kalau orang nak bagi tahu dekat prospek tu, dapat prospek masuk WhatsApp, kita hantar semua 10 video macam-macam kat situ. Kena pandai pilih. Okey. Sudahkah anda memenuhi permintaan mereka dengan betul? Kita kena faham apa permintaan dia. Dia ni perlu duit ke, perlu pelancongan ke. Customer kita tu gambar dekat Facebook dia asyik berjalan je. Asal cuti sekolah berjalan, asal cuti sekolah pergi Langkawi, asal cuti sekolah pergi mana? Pergi PD. Asal cuti sekolah pergi mana? Paling jauh pun dekat Legoland. Contoh customer. Jadi kita tahu keperluannya apa. Tahu tak? Dia suka melancong. Jadi gambar apa kita nak letak? Gambar, awak nak tak? Beri. Lepas ni kita nak bawa pergi London tau. Percuma. Tak payah apa pun. Cakap biar betul. Awak tak percaya? Awak tengok ni gambar-gambar pelancongan sebelum ni. Hantarlah gambar Dubai, gambar mana-mana semua. Kan? Untuk meyakinkan dia, betul lah. Aku ni asyik pelancong dalam Malaysia je. Kau orang buat Elkan berapa negara dah pergi? Saya boleh lah. Saya lebih kurang 13 buah negara. Seronok tak? Seronok. Tapi saya tak hebat lagi. Awak tengok. Ini kata orang suri rumah je. Tapi awak tahu tak, dia dah melancong berapa negara? Dia dah melancong lebih daripada 30 negara contohnya. Benda yang betul. Kena pandai benda tu. Dan kadang-kadang dalam Facebook dia, pagi dia kerja sampai petang. Petang kan nanti dia kerja lain pula, niaga. Jadi kita tahu keperluan dia apa? Duit. Hantarlah video mocek, orang-orang yang dapat income. Kena pandai benda tu jangan kita macam yang Masya cakap tadi. Okay, seterusnya. Ataupun anda hanya sekadar mengaplikasikan hukum bisnis secara sambil lewa. Ini saya cakap sambil lewa, asal buat kan, lepas tu tak konsisten. Dia ikut mood dia. Dia ikut mood. Buat Elkan ikut mood. Rasa nak post kan? Ada orang marah tak buat Elkan? Tak ada. Tak post ada. Apa yang marah? Tak ada. Betul tak? Sebab tu bila tak ada orang post, tak ada impian matlamat yang betul-betul jelas, akhirnya buat sambil lewa saja. Bila kuasa aktiviti besar tahun ni, kita dah tahu dah, ini aktiviti terbesar Elkan. Kalau kita tak pandai pinjam kuasa,
Tak pandai pilihan kuasa, kita orang yang paling rugi. Sebab satu event nak kumpulkan 500 orang ke atas bukan mudah Tapi kalau satu event kita boleh dapat 800 orang, 1000 orang, masa tu orang baru yang datang, dia tengok apa? Ui, gempaklah event ni, betul tak? Ramai orang join. Sebab tu kita kena pandai pilihan kuasa. Saya beritahu dengan tuan-tuan tahun kedua atau tahun pertama saya buat Elkan, saya invest beli tiket masa tu beli tiket untuk saya punya Winners Night. Nampak tak? Winners Night yang gambar naik kereta yang saya jadi penceramah tu kan? Naik kereta yang gambar orang 25,000 orang kan? Awak tahu saya invest tiket berapa? 1,000 tiket. Satu tiket RM48. Awak tahu saya invest berapa? RM48,000. Berani? Saya bukan nak suruh awak semua invest banyak-banyak macam tu tau. Tapi mesti tahu cara di up aktiviti supaya kita dapat